Aspirasi kerajaan untuk merealisasikan dasar rahmatan lil alamin sebagai dasar yang inklusif dalam pentadbiran Islam di Malaysia telah diperakui dan diluluskan oleh Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali yang ke-65 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 14 Mac 2019. Keputusan MKI ini seterusnya telah diperkenankan oleh Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-254 pada 4 Julai 2019. Bagi memantapkan pelaksanaan dasar ini dari aspek pengurusan dan pentadbiran, merentas pelbagai agensi di peringkat pusat dan negeri, pada 25 Oktober 2019, Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju terhadap pelaksanaan dasar pentadbiran melalui pendekatan rahmatan lil alamin untuk dilaksanakan ke arah mewujudkan kehidupan yang lebih harmoni dan sejahtera dalam kalangan rakyat pelbagai agama dan bangsa di negara ini. Bagi merealisasikan matlamat dasar pentadbiran rahmatan lil alamin ini, kerajaan sedang merangka sebuah blueprint negara rahmah yang menggariskan ciri-ciri sebuah masyarakat dan negara yang menjadi matlamat rahmatan lil alamin, iaitu sebuah negara yang dinaungi dengan pentadbiran dan kepimpinan yang berintegriti, tadbir urus yang baik, memiliki masyarakat yang berilmu, berakhlak dan penyayang. Hubungan etnik dan penganut pelbagai agama yang harmoni, kedudukan ekonomi yang mampan, pembangunan dan alam sekitar yang lestari. Kebajikan dan keselamatan rakyat terpelihara serta bersifat menyantuni kemanusiaan, ihsan dan peradaban bermatlamatkan kesejahteraan sejagat. Aspirasi yang terkandung dalam blueprint negara rahmah ini juga adalah seiring dengan matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan agenda antarabangsa 17 matlamat Sustainable Development Goals SDGs. Blueprint ini telah meletakkan 5 prinsip maqasid syariah iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta sebagai prinsip panduan bagi memastikan segala perancangan dan hala tuju bergerak seiring dengan syariat Islam. Bagi sesi libat urus pula, sebanyak 9 sesi libat urus telah diadakan bersama kementerian, jabatan dan agensi, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Keuangan Malaysia, Kementerian Pertahanan, Taska Berteraskan Maqasid Syariah, aplikasi maqasid dalam Malaysian Standard 1900 bersama Jabatan Standard Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Luar Negara. Dasar pentadbiran Islam melalui pendekatan rahmah bukanlah bertujuan menghapuskan hak orang Islam atau melonggarkan mana-mana undang-undang yang menjamin kepentingan Islam sebagaimana yang termaktub dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan. Malah dengan terlaksananya dasar ini, ia dijangka akan berupaya mengangkat martabat Islam dan umatnya kerana nilai-nilai rahmatan lil alamin sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan prinsip-prinsip maqasid syariah akan dijadikan asas dalam pembentukan dasar kerajaan sekaligus mampu memberi implikasi positif terhadap pentadbiran negara dalam memertabatkan syiar Islam dan membela hak umat Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Di antara tanggungjawab besar pemerintah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita lihat dalam negara kita ini pelanggaran terhadap syariah semakin berleluasa. Termasuk pengabaian solat, zina, arak, LGBT, murtad, sumbang mahram, pendedahan aurat dan sebagainya. Jadi saya ingin tahu sejauh mana usaha kementerian melalui perancangan blueprint dan sejauh mana pelaksanaannya untuk melaksanakan terutama pindaan undang-undang yang berkaitan dengan untuk memertabatkan Islam termasuk pindaan RUU 355 ataupun pindah akta yang berkaitan seperti akta kerja untuk membolehkan supaya syariat Islam dapat ditegakkan dan supaya hak umat Islam dapat dibela. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Panjang di atas soalan tambahan. Tan Sri Yang di-Pertua, di bawah Rahmatan lil Alamin ini ataupun blueprint negara rahmah ini,
agensi-agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri meletakkan 7 kluster untuk bagaimana kita menjalankan kerja-kerja kita ke hadapan ke arah pelaksanaan yang disebut tadi, ya, iaitu satu negara rahmah. Dia ada 7 kluster. Kluster yang 7 ini ialah pertama kluster undang-undang, ya, undang-undang. Kluster yang kedua ialah kluster dakwah. Kluster yang ketiga ialah masjid, ya, pengurusan masjid. Kluster yang keempat ialah kluster sosioekonomi. Kemudian kluster pengurusan haji dan pengurusan halal. Kita juga ada kluster berkenaan dengan pendidikan dan juga akhir sekali kluster penyelidikan dan juga pembangunan pemikiran maqasid syariah. 7 kluster ini ada model-modelnya dan ada intervensi-intervensinya. Jadi kalau dari sudut apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Lantar Panjang tadi, di bawah kluster perundangan kita sedang teliti setiap undang-undang yang perlu kita pinda, perbaiki, ya, termasuklah undang-undang 355 tersebut perlu kita kaji, ya, juga termasuk berkenaan dengan mahkamah syariah daripada 3 layer kepada 4 kepada 5, ya, termasuk juga mungkin pembentukan jabatan pendakwa, ya, banyak perkara-perkara yang perlu kita lakukan dan sedang kita kaji, ya, di bawah setiap kluster. Jadi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Lantar Panjang itu ada di dalam perancangan kita ke arah membentuk blueprint negara rahmah tadi. Terima kasih. Silakan Pak Fry, soalan tambahan. Terima kasih, Tuan Speaker. Dasar Rahmatan lil Alamin ini sepatutnya merapatkan lagi perpaduan di antara kaum. Kerana dia menganjurkan kita menghormati antara satu sama lain, kasih antara satu sama lain, mencari kebaikan, husnuzan, dan juga membantu satu sama lain, ta'awun. Bukan kita mencaci, kata orang ni tak baik, ataupun kata orang ni najis dan sebagainya. Jadi, saya ingin bertanya kepada Menteri, bagaimanakah kerajaan akan menangani isu salah faham ataupun meningkatkan kepahaman orang-orang yang bukan Islam mengenai dasar rahmatan lil alamin, dan yang keduanya, bagaimana kerajaan akan meningkatkan kepahaman, keyakinan dan semangat melaksanakan dasar rahmatan lil alamin ini, iaitu kehidupan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan anak-anak muda yang akan memimpin kerajaan negara ini nanti, satu hari nanti. Terima kasih. Tuan Sri. Silakan Mak Menteri. Terima kasih Bagan Serai, ya. Bagaimana kita melalui blueprint negara rahmah ini? Kalau kita tengok definisi negara rahmah ini, definisi negara rahmah ini seperti yang ditentangkan tadi daripada aspek pentadbiran, daripada aspek kepimpinan, daripada aspek pembangunan yang lestari, pembangunan ekonomi, sosioekonomi dan sebagainya. Dia sebenarnya merangkumi semua ciri-ciri civil society yang kita semua faham. Jadi bagaimana kita nak sampai ke arah itu? Antara tugas-tugas khas, ya, di dalam kluster dakwah, seperti yang Bagan Serai katakan tadi, dalam kluster dakwah antara perkara yang kita akan lakukan ialah mewujudkan ejen-ejen rahmah. Ejen-ejen rahmah ini terdiri juga daripada kalangan pelajar-pelajar dan kalangan orang muda supaya mereka dapat membawa mesej rahmatan lil alamin, bahawa Islam mengajar kita untuk hormat menghormati, ya. Hormat menghormati, dan Islam tidak pernah mengajar kita untuk memecah belahkan. Islam mengajar kita ke arah kemakmuran dan kedamaian. Islam tak pernah mengajar kita ke arah peperangan dan benci-membenci. Jadi semua ciri-ciri itu akan dilaksanakan melalui kluster-kluster yang disebut tadi, 7 kluster. Kluster dakwah juga mainkan peranan membentuk ejen-ejen dakwah, ejen-ejen rahmah, ya, duta-duta rahmah untuk menyampaikan mesej ini, dan juga orang muda, pelajar juga merupakan ejen-ejen rahmah yang kita akan bina supaya dapat menyampaikan mesej rahmah. Ini satu proses, Tan Sri Yang Di-Pertua. Dia tidak akan berlaku semalaman, terutamanya bila ada pihak-pihak yang ingin membawa agenda perkauman dan sebagainya. Tapi insya-Allah dengan wawasan yang jelas dan juga blueprint yang jelas, insya-Allah kita cuba sedaya upaya untuk membangunkan satu negara rahmah seperti yang kita impikan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Mak Menteri. Sekarang saya menyebut Minta- Tuan Perabakaran